Baik, yang ketiga, dengan tidak berasa gentar. Yang mana sekarang pintu-pintu kebahagiaan abadi akan buka kepada kita. Itulah Nabi SAW. Dia pernah ditawar kebendaan. Kanan ke apa, dia jawab apa? Saya lebih suka saya makan sehari sekali. Besoknya saya akan lebih suka besok saya biar lapar. Supaya saya dapat lebih membahagiakan diri, tunduk menikmati amal ibadat kepada Allah dengan lebih tenang, khusyuk dan khudu dalam kita mengerjakan Allah dengan perut lapar. Baik, jadi dengan cara kita membiarkan kita lapar, seseorang itu akan dapat rasa bagaimana susahnya penghidupan di akhirat. Jadi sebab itu kita masa kita lapar ni, kita akan sentiasa mengingatkan agar kita melakukan segala amal ibadat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu yang selalu diingatkan mengenai hukuman-hukuman Allah nanti di akhirat. Jadi dia akan melakukan perbuatan mengingatkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik. Baik. Semua nafsu-nafsu kita ni akan kemudiannya ditundukkan. Dia tidak ada godaan. Jadi cinta kepada dunia akan lari daripada diri kita. Jadi Zunnun Misri rahimahullah telah menyatakan yang bila dia isi makanan, dia tidak dapat dielakkan untuk dia melakukan sedikit dosa, untuk melakukan kerosakan. Bila kita isi penuh perut ni, kita nafsu kita banyak, jadi kita lebih dekat dengan iblis juga. Bila iblis telah mengawal, bila kita banyak makan, iblis duduk dengan kita. Kita ingat tu. Jadi Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa dengan kita mengisi berlebihan perut kita, ini adalah ciptaan yang telah satu cerita pembaruan yang telah menumpukan umat, yang telah mengawal penghidupan umat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula cinta kepada makanan, perut suka isi penuh. Jadi inilah yang membuatkan kita cinta kepada kebendaan. Inilah sebabnya kita mula mencintai kebendaan. Bila terlalu banyak makan, nak lagi. Kita telah mendidik hati kita, jiwa kita, kehidupan kita agar kita lebih suka kepada kebendaan. Ingatlah, perut itulah tempat yang sangat-sangat musak kita jaga. Jangan isi setiap masa dengan makanan ini. Tak habis-habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan minum air dengan buah kurma. Hingga bulan. Roti itu susah nak dapat. Zaman dulu mana ada kelang roti, kelang tepung. Jadi Sulaiman Darani rahimahullah taala telah menulis bahawa sesiapa yang mengisikan perutnya akan merasai 6 kemusnahan, kerosakan. Yang pertama, dia akan hilang keenakan melakukan amal ibadat, hilang daripadanya. Susah bagi dia untuk mendapat bijaksana. Jadi dia tak boleh pandang jauh. Dia tak tahu nak nampak depan lagi dah. Hilang dia punya kebijaksanaan, hilangnya nur. Jadi hilangnya nur untuk kita menghayati kebesaran Allah. Jadi dia telah dihalang untuk memberi simpati yang sepenuhnya mengenai penciptaan Allah ini. Bila kita terus makan, perut menjadi berat. Hawa nafsunya akan memuncak kalau banyak makan. Kalau duk isi dalam perut selalu banyak-banyak sangat, hilang, memuncak kita punya nafsu ya. Bila kita ni pergi ke masjid, bila dengar azan kita pergi ke masjid, nanti dia pun bila dah makan banyak, apa dia jadi? Nanti mulalah dia nak pergi, dia mula pergi ke tandas, duduk lama-lama dalam tandas. Macam pelajar-pelajar kami setiap masa ada pelajar-pelajar di sekolah Tahfiz Taqwa ni, bila orang dah iqamah dia pun lari, sakit perut. Pasal malam makan banyak. Jadi pagi itu dah kacau. Nak pergi ke tandas. Orang nak menghadap Allah Ta'ala, orang yang kuat makan malam nak tidur tu dia lagi makan banyak. Pagi-pagi nak sembahyang subuh, orang dah panggil lah tu. Nak sembahyang dia pergi duduk dalam jamban. Duduk dalam jamban tu, itulah teman dia. Iblis tu, tempat jamban tu iblis tempat dia. Jadi kita kena ingat Baik, ketujuh. Jadi yang ketujuhnya, cinta dunia akan hilang. Kalau kita kurang makan ni, kita punya kecintaan dunia akan hilang, akan kurang. Jadi dia tidak lagi mengejar wang. Jadi tuan-tuan, orang yang duk gila makan ni, makan, dia sebenarnya kadang-kadang dia sudah mempunyai Tuhan baru. Tuhan baru tu siapa Tuhan baru? Itu duit lah. Dia mulalah bila kuat sangat makan, nafsu dia banyak, dia kira nak kejar wang tak cukup. Dah orang kerja Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lepas
Solat subuh keluarlah kamu mencari rezeki. Ada setengah dia terus cari rezeki sampai malam. Tak habis-habis nak kaya raya. Tak syukur dengan Allah. Bila mai waktu duha tak mau sembahyang duha. Jadi kita duk kejar rezeki-rezeki. Orang mai dalam kedai Zuhur, buka lagi kedai. Waktu Zuhur orang lawan azan, buka kedai. Kalau kita pergi, kalau di Indonesia ni saya pernah pergi ke Tomboro. Masya Allah, bila azan waktu Zuhur, Asar, Maghrib, semua kedai-kedai tutup terus. Tutup terus tuan-tuan. Kedai-kedai walaupun ada pelanggan, dengar je azan tutup kedai. Kita depan masjid ada kedai, kedai makan. Orang azan lagi dia masuk pergi makan. Masya-Allah. Nauzubillah. Bila dia rasa dia lapar, dia akan rasa boleh dia ni, dan dia tidak akan mencari orang untuk nak pinjam duit, nak isi perut dia. Dia tidak, dia sabar. Kalau Nabi SAW boleh sabar hanya makan buah kurma dan air hingga 1 bulan. Rumah dia sampai tak ada api, tak menyala, pasal tidak ada tepung, dia boleh sabar. Apa pula kita? Mengapa kita perlu nak cari orang yang pinjam duit? Orang ni pinjam duit, kita latihkan diri kita. Kerana anak-anak keluarga kita ni kena elakkan mereka dengan terlalu banyak sangat makan. Biar sehari sekali kita latihkan, sehari makan sekali pun apa salahnya? Sangat baik, kesihatan akan jadi baik, otak dia lagi baik, mantap. Tidak makanan-makanan ni akan sumbat segala perjalanan darah. Bawa penyakit nanti ya, makan terlalu banyak. Dia akan tidak mempedulikan kelaparan yang sangat teruk. Dia boleh sabar sehingga dia dapat merasai nikmat. Dia cari rezeki, dia dapat rezeki, usaha jadi buruh atau apa kan, dia akan rasa nikmat. Bila Ibrahim Adam ni ada orang datang maklum pada dia, yang ada antara barang-barang dapur ni sudah menjadi mahal. Macam sekarang ni barang-barang semua jadi mahal. Barang-barang sekarang ni jadi mahal kerana kurung. Kerana kurung tiba-tiba mahal. Padahal barang-barang penuh nak kedai. Tapi dinaikkan harga. Jadi Ibrahim ini Adam akan cakap pada orang yang bagi maklum pada dia yang barang-barang ni, makanan ni semua sekarang dah naik harga. Dia kata berhentilah kamu. Dia suruh berhenti untuk kita mengejarnya, dan kamu akan menurunkan nilai makanan itu. Tak nasi ayam lah, itulah inilah. Duit selalu kita pakai banyak duit beli ni. Tapi kalau kita makan benda-benda apa yang macam mana ikut contoh Rasulullah ada contoh yang terbaik, jika kita ikut, dia kata kerana kita sangat mendambakan, kita sangat hendakkan benda itu, jadi kita berhentikan, kita letakkan dia, kita minggirkannya, kita elakkan dari makanan-makanan yang berlebih-lebihan. Grab ni ada telefon Grab hantar, masalah apa yang ada apa nak kita tak tahu kedai yang Grab hantar ni masakan macam mana. Kita pun tak tahu. Selalunya orang Muslim duduk kerja, tiba-tiba hari tu orang bukan Muslim buat main tukang masak. Habis kita duduk order food kan. Dia tak tahu kedai-kedai konok sangat duk makan, kita tak tahu siapa yang masak. Baik-baik kita masak sendiri. Dia kata tidak mudah kita nak buangkan budaya kita makan ni dalam masa paling dekat ni. Jadi kita kurangkan suapan kita tu kurang. Kalau setiap hari kita makan 20 suap, kita kurang. Cuba ada 10 kita kurang. Lepas tu kurang. Kita ikut je cara Rasulullah. Dalam masa 1 bulan dia akan hilang. Roti ni dia bilang 2 keping lah hilang, jadi 1 keping dia. Kalau selalu nak makan 4 keping, kita separuh kita kurang hingga 2 keping cukup. Minum dengan air, tak payah Milo, tak payah ni semua merosakkan kita. Nak susu lah, lemak manis kena. Ada kecil mana yang bubur susu lagi. Ada kawan saya lah bukan di sini, dia duduk jauh di Siam. Dia ada kecil mana, dia buka 1 tin. Masya-Allah. Saya tengok, masya-Allah, dia buat agak-agak susu, padahal dia ada kecil mana. Saya tengok, saya pening kepala. Buh susu, semua buh susu. Tak takut langsung, tak berusaha. InsyaAllah tak apa, kita berdoa lah supaya dia dapat petunjuk, supaya dia jaga, pentingkan kesihatan ya. InsyaAllah dia tidak akan susah untuk cuba mengurangkan makan. Jadi satu tahap tu dia akan menumpu untuk dia kurangkan. Doa lah, kita kena doa tuan-tuan, doa banyak, kita berzikir kepada Allah. Setiap masa pagi, petang, siang, malam berzikirlah kita, bertasbih kepada Allah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbirlah kepada Allah SWT setiap masa. Iblis akan lari daripada biasa mendekap kita, jadi kita akan dekat, mudah untuk kita melakukan perkara-perkara sunnah. Ya, kita akan ikut cara hidup Rasulullah. Dia akan kurang berapa kali yang dia makan, dia akan kurang.
Dia ada 3 tahap cara pemakanan ini. Yang paling tinggi ialah sidiqin, dia true slaves of Allah. Yang ni adalah sidiqin, iaitu hamba yang benar Allah. Hamba Allah yang sebenar-benar. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya ialah sidiqin. Jadi nak makan satu makanan tu perlu mengurangkan, dia akan setengah dia sanggup korban dia sanggup kurang makan. Jadi ini hebatlah orang yang sidiqin ni, dia jaga betul makanan-makanan. Jadi kita seboleh-bolehnya kita nak tempat yang terbalik. Kita ikutlah cara-cara para sahabat, cara Rasulullah semua sekali. Paling mustahil kita ikut. Baca kitab-kitab macam mana cara pemakanan Rasulullah, para sahabat semua kita baca juga. Inilah sebagai panduan kehidupan kita. InsyaAllah. Sahal Ibni Abdullah rahimahullah telah menulis bahawa solat seseorang yang duduk dengan penuh kelaparan adalah lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat di sisi Allah dibandingkan dengan seorang yang berdiri. Kerana dia kuat, dia sanggup, dia boleh berdiri solat. Kerana dia perut dia siasa makan. Dia berdiri, dia boleh berdiri. Berjam-jam dia boleh berdiri. Orang yang tak makan ni dia pasal solat sampai duduk dalam letih, tak boleh nak ni. Menghadap Allah Ta'ala duduk. Yang orang yang kuat ni, Masya Allah, dia boleh berdiri. Pasal makan kuat. Jadi Sahal kata, itulah salat. Orang yang berduduk kerana kelaparan tu adalah lebih hebat daripada solat orang yang duduk berdiri. Dia nak melakukan Ustaz Kamal, dia duduk diri kan buat solat ni, tapi perut dia penuh. Dia harus makan sebab tu dia ada tenaga. Tapi orang yang duduk tak ada makanan tu lebih mulia lagi diterima Allah. Cara dia duduk walaupun ni kita diri lama dan sebagainya, tapi orang yang duduk solat terpaksa dia duduk dia lemah. Baik. Ratal, ini ukuran baik. Orang-orang yang macam ini dia makan lebih kurang 136 gram. Iaitu satu ratal tu 407.5 gram dia bagi ni. Jadi para sahabat ada tabiat makan 1 sa'ah 1 minggu. Jadi 1 sa'ah tu adalah lebih kurang 3.2 kilogram. 3.2 kilogram para sahabat. Kalau kita makan lebih daripada ni, bermakna dia adalah hamba kepada perut. Jadi setengah orang ni dia ada selera untuk makan banyak, dia ada selera dan sangat susah untuk dia nak ikut peraturan yang benar, peraturan yang kemas. Ada orang makan pinggan-pinggan banyak, tapi masih lagi tak puas, nak makan lagi, tambah lagi. Dia ni orang yang makan tulang tak habis, dia dah takut datang, dia makan bagi habis. Walaupun orang lain tu setengah dia makan sedikit bawa-bawa suapan dan berhenti, ada setengah tu dia duk cari mana orang tinggal, dia pergi sapu bagi habis. Jadi undang-undang MAS peraturan MAS. Jadi bila kita nak makan, bila kita lapar baru kita makan. Badan kita berhenti makan bila keinginan nak makan lagi tu ada. Kita terus cepat-cepat kita berhenti makan. Jadi tahap-tahap, tingkatan-tingkatan makanan, waktu-waktu makan. Jadi yang paling tahap tinggi sekali ustaz-ustaz semua kalau kita nak superior, nak yang paling canggih sekali untuk kita nak dapat taraf cara makan yang bagus adalah kita biar kita lapar 3 hari. Kita lapar 3 hari. Bahkan benda sikit-sikit benda kurma 2 ulai 3 ulai cukup. Minum air banyak. Kita lapar 3 hari. Kemudian kita makan hari yang keempat. Inilah bawah yang paling tinggi. Saidina Abu Bakar akan biar diri dia lapar sehingga 6 hari. 6 hari. Ibrahim Ibni Adham and Sufyan Tawari rahimahullah biar lapar sehingga 1 minggu. Ada setengah orang-orang yang hebat, dia akan biar lapar 40 hari. Dia hanya makan macam ikut cerita Nabi makan buah kurma sikit-sikit tak makan nasi tak makan nasi. Sifat kasyaf. Jadi kita pelan-pelan lah, cuba-cuba kita latihkan diri kita. Jadi untuk ni ustaz biar lapar 2 hari. Jadi makanan yang terbaik ialah roti lah. Yang mana dibuat daripada tepung gandum. Yang paling hebat sekali jenis makanan ialah kita makan roti makan dengan kari. Yang paling rendah sekali ialah kita makan roti yang dibuat daripada tepung bali. Tabiat hina untuk makan selalu. Tabiat hina untuk makan selalu. Jadi Sayyidina Umar menasihatkan anak-anaknya, wahai anakku, kadang-kala kamu hendaklah makan roti dengan daging ataupun roti dengan minyak sapi ataupun dengan butter ataupun dengan susu dengan roti ataupun cuka dengan roti ataupun minyak zaitun dengan roti ataupun roti dengan garam. Roti dengan garam pun okey, dan
Kadang-kadang tu kita makan roti sajalah. Kalau dah tak ada ni, kita makan roti saja cukup. Makan roti dengan ayam. Jadi Sayyidina Umar dia menasihatkan jangan kamu duk makan banyak, selalu makan dengan kari. Apa perlu makan kari ni? Apa perlu ni? Jadi sifat marah, panas baran. Jadi janganlah kita suka makan-makan benda-benda yang mewah-mewah. Setengah orang-orang yang hebat, ulama-ulama yang ini terbilang, dia akan tekankan kehendak nafsu dia ini sampai berpuluh-puluh tahun. Ya, dia duduk hidup secara sempurna, kurangkan tak mau nak beli tukar perabot, tukar sejak tukar raya dah dekat tukar perabot, ada setengah ulama sampai 20 tahun. Apa yang ada tu pakai. Nabi SAW telah menyatakan, umat dia yang paling teruk adalah mereka-mereka yang badan mereka penuh dengan makanan-makanan yang mewah, yang begitu ni ya, yang paling mahal, suka makanan-makanan yang mewah, makanan ini. Betul lah, umat dia yang paling teruk. Mereka akan menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka untuk membeli makanan-makanan yang mewah, mereka makan. Inilah golongan-golongan yang Nabi kata golongan yang paling teruk sekali umat dia akhir zaman ini. Inilah golongan yang teruk. Dia makan. Mereka ini hanya menghabiskan waktu mereka, sikap mereka ini dengan cakap-cakap. Tak habis-habis cakap benda-benda yang kosong, yang tidak ada nilai, sebarang nilai tidak ada. Tak habis-habis cerita politik, tak habis-habis. Makan banyak-banyak cerita politik. Apa dia habiskan waktu mereka dengan cara hidup yang tidak sempurna. Masjid tutup sekarang ni, orang tak suka. Dulu ada masjid, ada suara tak mau pergi sembahyang. Saat ni suka. Lagi nak cakap politik, tak boleh jumpa kawan. Itu pun mungkin banyaklah main WhatsApp. Sekarang ni main WhatsApp. Kerjaan pun bagi free WhatsApp ni, Masya Allah. Janganlah kita banyak kita hantar WhatsApp nasihat-nasihat agama. Kita lakukan amal ibadat seolah-olah kita nak mati besok. Kita nak mati besok. Kita sekarang dikurung, tak payah keluar kerja. Duduk. Baik. Jadi, ni catatan. Kita patut ambil perhatian bahawa sekarang ni manusia ni sangat lemah. Janganlah kita makan kuah cepat-cepat. Karena kita lemah, jangan kita terus lompat, kita tak makan. Jangan. Dia kata, kerana adalah wajib untuk kita menjaga kesihatan kita. Jangan terus pula kita tak makan. Carilah makanan setiap hari kita cari. Syah Abdul Haq ni dia menceritakan adalah wajib untuk kita makan setiap hari untuk kita mendapat kesihatan yang paling tinggi. Jadi kalau kita kurang makan sehingga kita tidak boleh nak laku ibadat pun lemah sangat, ini adalah dilarang. InsyaAllah ya tuan-tuan, saya minta maaf jika ada apa-apa yang tersalah cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.